الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله العظيم. Baik, kita baca doa qunut nazilah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا
Allahumma ya munzil al-kitab, ya mujri as-sahab, ya hazim al-ahzab, ihzimhum, 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 wansurna alaihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هزم الأحزاب ihzimhum, 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 wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Amin, 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 amin. Ya mujibad du'a as-sa'ilin, ya qabilat ta'ibin, ya rahimad du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, ya ibadallah. Alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya sebagai hamba Allah, kita rafa'kan setinggi puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah, di atas limpahan Allah kepada kita, rahmat dan nikmat yang tak pernah putus. Hari ini sehari lagi usia dipinjamkan, sehari lagi nikmat dirasai, sehari lagi rahmat Allah Ta'ala kita terajui, insyaAllah Ta'ala. Yang mana pada pagi ini kita akan menyambung kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya tanda kitab saya hadis yang ke-42. Betul ke tak? Betul? Betul. Alhamdulillah.
Okey, kalau tengok daripada muka surat 22 kalau kitab macam ni muka surat 22. Macam ni. 33 nah. Ya. Satu lagi 33. Kalau yang tu nanti Zat nak tengok tang mana. Berapa? 100? Dak hak yang baca Kak Jamilah. Apa Kak Jamilah? 733. Yang tu 33, yang warna purple tu 33. No? Macam-macam versi. Hak yang ni 22. Hak yang tebal tu 133. Ada lagi tak lain daripada tu? Ada lagi? Tak ada. Yang tu 22 nah. Yang tu 22. Versi pertama tu 22. Hadis yang ke-42. Kita masih lagi dalam perbicaraan tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi tentang bicara uban Rasulullah. Nak membuktikan betapa cinta, kasih dan rindunya kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang uban dia pun kita nak sembang, nah. Sahabat-sahabat ni macam itulah. Bila terlampau rindu dekat Rasulullah, duduk-duduk sembang, ingat tak uban Rasulullah ada banyak mana? Seorang keluar kata, ada dalam 10 tak sampai. Sehari kawan ni kata, asal lebih kalau campur janggut dengan kepala. Kata pula kawan ni, kurang kalau dia bubuh minyak, tak nampak uban dia. Kalau dia tak bubuh minyak, nampak uban dia. Jadi ada berbagai-bagai pendapat daripada para sahabat yang mengasihi Rasulullah. Maka terhasillah hadis Syama'il Muhammadiyah. Terhasillah hadis Syama'il Muhammadiyah yang mana kata Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang ada kitab Syama'il Muhammadiyah dan belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, bermakna dia mengenali satu susuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada pertuturan baginda, cara Nabi berjalan, fizikal baginda, hinggakan setiap helaian rambut dibicarakan. Nabi mandi guna gayung apa, Nabi minum guna cawan apa, Nabi makan guna camca ke guna tangan, jari mana Nabi pakai cincin. Kira memang siapa yang belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, bermakna dia mengenali satu susuk batang tubuh Nabi SAW. Yang ni kita ulang kali kedua. Daripada saya, mungkin puan-puan dah belajar daripada guru-guru lain, yang lebih terperinci, yang lebih berilmu, maka lebih mendalam cara kita masuk di dalam setiap hadis tersebut. Tapi alhamdulillah, dengan sedikit ilmu yang cuba saya kongsikan bersama-sama, ini ulangan kali kedua, yang mana kita akan baca hadis yang ke-42 nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sufyan bin Waqi'. Qala haddatsana Muhammad bin Bashir an Ali bin Salih an Abi Ishaq an Abi Juhaifah. Qala qalu ya Rasulullah naraka qad sibta. Qala qad sayyabatni Hudun wa akhawatuha. Abu Juhfah radhiyallahu anhu menyatakan, pernah beberapa orang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melihat Rasulullah telah beruban. Maka baginda bersabda, surah Hud dan saudara-saudaranya telah membuatkan aku beruban. Satu lagi kita sambung tu. Abu Rimsah At-Tamimi haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Shu'aib bin Safwan an Abdul Malik bin Umair
an Iyad bin Laqit al-Ajli an Abi Rimsah al-Taimi Taimir Rabab qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibn Nundi qala fa aratuhu fa qultu lamma ra'aitu hadha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbani ahdarani wa lahu sya'arun qad alahu syaibu wa syaibu ahmar. Abu Rimsah At-Taimi radhiyallahu anhu menyatakan, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anakku. Kemudian aku menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anakku dan berkata, inilah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Baginda ketika itu memakai 2 helai pakaian berwarna hijau. Baginda memiliki rambut yang telah beruban. Uban baginda berwarna kemerah-merahan. 2 hadis menceritakan tentang uban baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis 42 diriwayatkan ataupun diceritakan oleh Abu Juhaifah, yang mana kata Abu Juhaifah, aku duduk dengan para sahabat macam saya cerita awal tadi, bila duduk bersama-sama dengan kawan-kawan, tiba-tiba Nabi masuk, dilihatnya pada baginda sallallahu alaihi wasallam ada uban. Duduk sembang-sembang, hati renung, nampak? Ya Rasulullah, engkau beruban. Ada uban. Ketika ini, ketika hadis ni dirawikan, dirakam, ditulis oleh Juhaifah ini, iaitu ketika Nabi berusia 61 tahun. Baru nampak sipi-sipi uban Nabi. Umur 61 tahun. Kita lah ni pergi buka tudung tengok. Dah mungkin color putih lebih banyak daripada color hitam. Kan? Terus duk cabut lah. Ya nur ala nur. Kita jumpa hadis. Ya nur dia kata. Itu cahaya. Terus duk cabut lah. Dah putih, kena pula cahaya lagi bercahaya-cahaya lah. Cahaya atas cahaya. Tapi dia nak cerita, Nabi ni, susuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam begitu sempurna, begitu indah, hingga kan uban pun tak ada. Uban pun tak ada. Di usia 61 tahun, baginda masih lagi tak ada uban. Kalau bagi kita, kita kata tak ada uban lah. Tapi bila sahabat ni sayang sungguh dekat Nabi, bila menghadap dengan Nabi tu renung, tengok dari atas sampai bawah. Nabi bercakap, dia tengok gigi Nabi. Nabi bersuara, dia dengar suara kelunakan Nabi, gerak jari Nabi. Macam mana lenggok Nabi berjalan, semua dia tengok. Yang bila dah perhati renung sangat-sangat, nampaklah uban. Bila kelihatannya uban, teguk terus. Macam kita kan. Lah ada uban dah tu. Hang ada uban dah tu. Bermakna umur dalam 40-an. Mungkin baru masuk 40-an. Lah ada uban dah tu. Kita dengar, uban? Dandan terkejut. Dandan terkejut. Tanda kita dah tua. Syaib dipanggil, syaib. Itu tanda kita dah tua. Allah Ta'ala hadirkan rambut yang berwarna putih. Bukan rambut hitam jadi putih kot, dia tumbuh lain ke? Ke hak hitam jadi putih? Yang mana satu putih? Kena tanya pakar-pakar berubatan di sini. Hak hitam tu. Hak hitam tu dia tukar jadi putih. Bukan hak putih tu tumbuh lain. Hak yang tu tumbuh yang gatal merenyam tu. Yang tu hak baru nak tumbuh lain. Begitulah kejadiannya ciptaan Allah. Maha sempurna, kan? Okey. Kita terima benar hak yang hitam tu menjadi putih. Kenapa? Kan Nabi jawab. Bila ditegur, ya Rasulullah, engkau beruban. Ya, dia mengaku. Sampai beruban rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia habaq surah Hud. Dia kata, naraka qad sibta qala qad saybatni Hudun wa akhwatuha. Aku ni beruban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berubannya aku dengan sebab turunnya surah Hud. Alhamdulillah, Allah Ta'ala dah pernah bagi satu peluang dekat kita bersama-sama tadabbur surah Hud. Surah yang menceritakan tentang hal ehwal kiamat, surah yang menceritakan tentang hal ehwal neraka,
yang menceritakan tentang keadaan di mahsyar, yang menceritakan tentang keadaan di alam barzah. Surah ni lah kata Nabi SAW menyebabkan baginda beruban. Rambut baginda hitam bertukar menjadi putih kerana apa? Dia kata kerana tingginya tadabbur Rasulullah SAW. Begitu tinggi dia tadabbur Quran. Dia baca sungguh-sungguh. Kita baca tak ada perasaan. Nabi baca sungguh-sungguh. Bila cerita tentang azab neraka, dia takut sungguh-sungguh. Dan apabila baginda tahu jumlah atau majoriti penghuni neraka adalah di kalangan umatnya, lagi baginda susah hati. Sampai diceritakan Hud wa akhwatuha, Hud dan saudara-saudaranya. Apa saudara-saudara Hud? Bukan saudara Nabi Hud. Surah Hud dan yang sama waktu dengannya. Apa dia? Surah Waqi'ah. Cerita tentang keadaan ahli neraka. Cerita tentang keadaan di padang mahsyar. Dalam surah Waqi'ah. Surah Qiyamah. Nah, surah Qiyamah. Cerita tentang suratan amal nak main kok mana. Kok kanan, kok kiri, kok depan, kok belakang. Cerita tentang hal ehwal kiamat yang berlaku. Manusia berlari bertempiaran. Cerita tentang keadaan cakrawala-cakrawala alam yang berlanggar sesama sendiri. Itu dalam penceritaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Kiamat. Kemudian dalam surah Naba. Surah Naba ni kita panggil surah Amma. Juzuk Amma. Kepala surah 30, juzuk 30. Tahu masuk Amma yatasaalun. Kita baca tak ada roh. Kita baca tak ada roh. Nabi baca dengan roh. Itu yang dikatakan betapa tingginya tadabbur Nabi sehingga menyebabkan baginda beruban. Amma yatasaalun ini Allah Ta'ala kata daripada apa yang mereka bertanya, yakni orang-orang musyrikin bila jumpa Nabi Muhammad, bila nak kiamat? Hang dah cerita saja pasal kiamat. Turun surah ni yang bercerita tentang kiamat. Bila? Anin naba'il azim, kata Allah. Akan datang satu cerita yang amat besar. Alladzina hum fihi mukhtalifun. Yang mereka duk tanya-tanya, yang duk berselisih pendapat tu. Apa dia namanya? Kalla saya'lamun. Dia macam, oh dia cerita. Apa nak dengar? Nah, aku nak cerita. Lepas tu dia ceritalah bagaimana keadaan langit waktu itu. Keadaan bumi, keadaan lautan, keadaan bulan, keadaan bintang, keadaan matahari. Semua diceritakan. Inilah yang disebut surah Hud dan saudara-saudaranya yang mana diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam menyebabkan baginda beruban. Tak tahan menghayati apa yang Allah Ta'ala ceritakan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pedihnya hatiku ketika membaca surah-surah sedemikian hingga menyebabkan baginda tidur tak lena, makan tak lalu. Kita ni hak tak lalu sak je dengar. Lepas pada tu lalu balik dah. Sak saja dengar. Macam kita tengok keadaan saudara di bumi Palestin. Memang cukup mengiris hati nah. Cukup mengiris hati. Kan yang tengok dia duduk tidur dalam ayak tu no. Ya Allah, nak sakit dalam ni sakit. Rasa macam nak pergi angkat anak-anak tu. Nak lapik tidur depa. Nak bawa main tidur di rumah, apalah daya, apalah mampu. Depa tidur juga no. Itu yang dikatakan bahagia di hati. Walaupun kaki terendam dalam air, kan? Kesian, tangan pun terendam, kepala mungkin terendam. Kalau kapek ni kena air apa jadi kan? Memang basah. Tapi tidur, subhanallah. Tidur lena, Masya Allah. Kita yang ada tilam empuk, yang kipah pun pasang, yang aircon pun pasang, yang selimut tebal, bantai ni tepung gedebung pun tak lena, pusing kok tu, tak lena, pusing kok sini, tak lena, rurah, cerah. Bahagia di hati. Allahu Akbar. Tengok macam tu rasa insaf. Masa tengok tu saja. Tapi tak ada sampai nak berubah dah. Tak lagi dia kembali macam tu balik.
Tengok kan mereka duk beratok, bawa periuk, nak ambil makanan. Bayangkan makanan tu panas. Budak-budak yang beratok tu ambil periuk. Kesian kan? Yang seorang budak tu kan bila dituangnya makanan pun bukannya kata nasi pejai pun, kadang bubuk yang orang bagi. Bila panas kan, dia terlepas periuk tu dari tangan, tumpah bubuk tu. Dia kaut dengan tangan dia walaupun hangat. Terkelepiak-kelepiak jari dia. Ha? Kalau anak-anak Malaysia, makanan jatuh, pijak lagi dengan kaki. Ha? Pijak lagi dengan kaki. Tak boleh makan. Ini didikan tak baik. Ajak anak pijak makanan, didikan tak baik. Dia kaut dengan tangan dia, panas. Ha? Merah tapak tangan budak tu, kesiannya ya Allah. Kan? Lepas tu dia buat macam mana? Dia ambil baju dia, dia pegang periuk panas tu. Nak bawa balik, mungkin mak dia sakit ke, di rumah dia beradik dia ramai ke. Orang yang pandang dengan pandangan nafsu, awak tak ada ke mak dia nak pergi ambil? Hampa tahu ke mak dia ada ke tak ada? Ke mati ke? Kan? Dia kata kita suka menghukum apa yang kita lihat. Bila kita tengok rasa insaf. Masya Allah, kami ni sampai buang-buang makanan. Mereka tak ada istilah nak buang pun. Tak cukup lagi ada. Dapat berebut-rebut. Sapu periuk tu. Sampai habis. Kena orang lah ni, budak-budak lah ni. Bubuk-bubuk nasi tak makan. Kanji-kanji dia pun tak makan. Kanji ni layak untuk kita, gigi tak apa nak penuh tu. Dia pun tak makan. Subhanallah. Insaf lesat. Lagi kembali pula. Tapi Rasulullah atas satu pandangan, atas satu berita yang sampai kepada baginda, lekat terus di hati. Menjadi satu masalah hingga baginda memikirkan sampai rambut yang hitam bertukar menjadi putih. Itulah punca dia, kata Nabi. Kerana surah Hud dan saudara-saudara daripada surah Hud, surah yang saya sebut tadi, InsyaAllah kalau kata ada rezeki kita kembali ulang cerita pasal surah Hud. Surah Hud ni sedap sangat cerita dia, sedap. Dia bukan cerita pasal Nabi Hud. Dia cerita sekali ya, dia sebut sekali ya tentang Nabi Allah Hud. Hak lain tu dia cerita tentang cerita lain. Tapi oleh kerana begitu tertarik antara para Nabi yang diceritakan banyak, Hud saja disebut sekali. Bila sebut Hud sekali, Jibril alaihi salam ambil surah tu, bubuh nama Hud. Nak suruh kita ni ambil perhatian, hampa cuba baca surah Hud. Baik, kita balik ke rumah sekali lagi, buka surah Hud, baca. Kalau tadabbur kita tinggi, uban yang sedia ada, putih setelah. Kalau tadabbur kita tak tinggi, macam kita duk baca selalulah. Ada bacaan, tidak ada roh. Tapi dapat pahala dapat pahala baca Al-Quran. Tak baca tengok saja pun dapat pahala. Tak baca tengok tapi semak pun dapat pahala. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kaya. Itu cerita tentang uban Nabi SAW. Satu lagi, cerita tentang Abu Rimsah At-Taimi ni, yang mana dia kata dia pergi jumpa Nabi SAW, dia bawa anak kecil dia. Dia bawa anak kecil dia. Dalam hadisnya di sepanjang. Ceritanya dia bawa anak kecil dia yang ketika itu baru boleh bercakap. Baru boleh bercakap. Untuk apa dia bawa pergi jumpa Rasulullah? Dia nak suruh anak tu bersyahadah di depan Rasulullah SAW. Jadi dia dikatakan Abu Rimsah ni, anak dia tu anak lelaki yang baru pandai menyebut Allah. Kalau anak kita ajak sebut mak dulu kan. Sebut mak, sebut ayah, sebut abah. Okay. Anak dia tu baru pandai menyebut Allah. Jadi dia kata kepada isteri dia nak bawa jumpa Rasulullah SAW. Kerana sifat kita sebagai umat manusia, anda kita nak keberkatan pada anak kita, pada ahli keluarga kita, bawa berjumpa dengan orang alim, dengan tok guru. Kita ambil keberkatan dari guru tersebut agar tumpah pada si anak tu. Jadi Nabi SAW ini di antara individu yang menjadi pilihan para sahabat bila dia dapat anak. Kadang tu beranak main tu cari
Bawa dok merah-merah bawa pergi Rasulullah. Tahnik terus. Nah, ataupun pergi letak atas riba Rasulullah. Suruh bubuh nama. Buhlah nama apa pun. Ha? Ni jangan duk pandai-pandai buh nama anak depa dah. Ha. Kawan dah karang 7 petala langit punya nama. Hang suka-suka je nak juruh. Ha? Jadi sifat Abi Rimsah ini patut dipuji sebab dia menjadi contoh untuk kita hari ini. Kalau kata ada anak kecil, cari tok guru. Cari orang alim, dengar mana orang alim nak main. Dah? Jom bawa pergi dekat dia. Suruh dia tahnik. Bila masuknya jejari dia dalam tu, jari telunjuk dia akan terus daripada hati dia. Apa yang dia baca, simbah masuk ke dalam mulut anak tersebut. Jadi inilah yang dilakukan oleh Abu Rimsah atau saya sebut tadi Abi Rimsah. Jadi dia kata, bila dia tunjuk anak dia tu dekat Rasulullah, dia sebenarnya dia suruh buat apa? Dia nak suruh Rasulullah ajak anak dia cara mengucap 2 kalimah syahadah. Awak dia tak boleh ke? Boleh. Dia nak keberkatan tu terus daripada Rasulullah. Sebab anak tu baru pandai menyebut Allah. Dan ketika itu, kata Abu Rimsah, baginda memakai 2 helai pakaian. Pakaian berwarna hijau. Okey. Berwarna hijau ni, baju Nabi warna hijau, selendang Nabi warna hijau. Itu maksud 2 pakaian. Dia ada satu selendang ataupun disebut dengan nama ridak. Nah, ridak Nabi yang berwarna hijau. Tapi bukan hijau pekat tu. Ridak Nabi dicelup dengan pewarna. Dicelup dengan pewarna hijau. Dikatakan sejenis rumput. Dulu tak ada pencelup, tak ada dye zaman Rasulullah dulu. Tapi mereka menggunakan bunga-bungaan dan daun-daun untuk mewarnakan pakaian. Kita hari ini akan warnakan pakaian dengan nila. Nah, Rasulullah menjaga kebersihan pakaian, dia akan mewarnakan pakaian dengan 2 warna. Satu menggunakan daun untuk menghijaukan dia, satu lagi menggunakan bunga untuk menguningkan dia, saffron, za'faran. Nah, Rasulullah akan celup pakaian. Ada seorang sahabat Rasulullah tu, dia memang kaki celup pakaian. Dia memang kaki celup pakaian. Siapa dia? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, saya dah cerita dah. Dalam cerita di surau Nur Hidayah, dia kan suka pakai serban warna apa? Warna kuning. Kuning tu kuning za'faran. Dia selalu, sampailah ketika mana pergi buat umrah, dia pakai ihram. Dia pakai ihram dia warna kuning. Saidina Umar Al-Khattab tak suka tengok. Nah, Saidina Umar tanya dia, pasal apa ihram yang warna kuning? Orang warna putih. Dia celup. Masa kita duk celup baju putih dengan nila, nak bagi nampak kebiru-biruan kan? Nah, bukan nak bagi nampak biru terus. Tapi dia ni, dia di antara saudagar za'faran. Jadi dia banyak. Mahal za'faran ni no. Saya ingat dia sekilo 60,000 bah. Kan 6,000. 6,000 mungkin sekilo. Sebab kita beli dia sikit tu pun RM50 kan. Nak makan pun jimat cermat. Ambil selai 2 helai. Jimat, kedekut. Terus makan di semut. Padan muka hang. Okay. Itu cerita tentang pewarna yang Nabi suka. Nabi akan letak 2 pewarna. Jadi kita ni, tak usah pergi cari daun lah. Tak usah pergi cari za'faran mahal. Boleh tak kita celup nila untuk menjaga kebersihan? Baik, kias daripada hadis ni, kita boleh celup nila pada pakaian putih untuk mencantikkan dia dan membersihkan dia. Sebab biasanya, bila pakaian putih ni kita celup nila, dia akan nampak lebih baru. Tidak? Saya ingat budak-budak ni tak kerti dah celup nila tau. Nah? Tak, kita dulu kan nila hak ketui tu. Balut bubur dalam kain kan. Rendam. Tak lagi celup no. Sidai nak pakai tu. Pakai yang baru-baru kering tu keras cedong tu. Seronok lah.
lagi ambil pula serika orang kan. Serika dulu atas daun pisang. Lepas tu baru serika atas pakai baju. Kalau hang terus singgah atas pakai baju, pakailah. Dia ada cop pula sehari dah. Tapi sunnah. Dapat pahala sunnah. Kerana baginda juga mewarnakan pakaian. Di antara warna yang Nabi letak, yang diceritakan oleh Abu Rimsah di sini, Nabi letak warna hijau. Lagi balik beli pencelut hijau pula. Tak. Kita ikut perbuatan Nabi mewarnakan pakaian, tapi ikut warna yang kita suka kerana untuk mencantikkan. Telekung lah ni macam cakala dah. Orang jarang dah celut nila. Rasa-rasa nila lah ni dia main dalam bentuk cair. Betul tak? Cair. Senang, tak payah duduk. Dulu sampai kena tumbuk. Dah? Sampai sakit, kena yang keras tu kan. Jenuhlah rendam. Jenggot ditimba, tak kembang-kembang lagi. Lepas guna, selit di celah atap. Bagi kering, minggu depan guna pula. Nak basuh pula kan. Sampai tahap tu. Punya bubuh ni lah sampai stokin pun bubuh ni lah. Tu kerja saya lah tu dah. Stokin ni anak-anak dalam semua bubuh ni lah. Nak bagi nampak baru. Mak beli baju setahun. Tahun pertama masuk sekolah pondok. Tahun ke-8 keluar. Baju tu mujak lah, aku tak gemuk lagu lah ni. Kalau tidak memang tak boleh pakai. Saya pek dah Ustazah ni. Samaan lah. Okey baik. Dan ketika itu, kata Abu Rimsah, kata Abu Rimsah radhiyallahu anhu, aku melihat baginda ada uban. Nampak uban, tapi uban Nabi, tengok nak? Uban baginda berwarna kemerah-merahan. Tak nampak berwarna hitam, warna merah-merah tu. Pasal apa? Nabi Bohinai. Ni ada dua pendapat. Di sini ada dua pendapat. Boleh mewarnakan baju, boleh mewarnakan rambut. Tapi kalau tadi saya sebut baju, tak salah pergi cari warna hijau, warna kuning tu. Kita gunalah nila kita tu. Tapi kalau rambut, tak salah duk pandai-pandai pergi cari pewarna lain. Gunakanlah inai. Kerana itu yang digunakan oleh baginda Nabi SAW. Jadi ketika ni dia tak tegur. Abu Rimsah ni tak menegur rambut Nabi SAW, tapi hanya memandang kepada rida yang berada di atas bahu Nabi. Jadi bila dia pandang baju yang Nabi pakai, Nabi ni orang dia cantik. Cantik sangat. Baju tu hijau. Nabi nak matching rida dia tu, dia celup. Dia punya rida tu bagi warna hijau. Tapi taklah sehijau baju dia. Kemudian bila Nabi letak di atas badan Nabi, nampak cantik sangat. Dia memandang kepada rida tu tak lepas mata, kita kata. Tak melepas pandangan dengan begitu tepat. Jadi Nabi ambil rida tu, Nabi rasa dia berkenan. Bila benda ni duduk dekat orang yang cantik kan, kita dulu kata, orang kalau dah cantik, pakai apa pun cantik. Kalau dah cantik. Kalau dah tak cantik tu, hang bubuh lah apa pun. Lagu tu lah, kan? Jadi Nabi ni rasa dia berkenan. Nabi ambil rida tu, Nabi letak di atas anak Abu Rimsah ni. Apa isyarat Nabi? Hang berkenan lah, ambil. Nabi ni dia tak boleh ada apa yang cantik pada dia yang mana sahabat berkenan, ambil. Kita berani buat begitu. Sahabat dia tanya, ambil berkenannya baju hang. Berani buka, ambil kan. Pemurahnya Nabi SAW. Jadi waktu ni dia kata, aku memandang kepada uban Nabi dan aku tak berani menegur. Dan pandangan aku tidak terlalu lama, tetapi hanya untuk mengesahkan pendapat para sahabat yang Nabi tu ada banyak mana uban dia. Tak banyak. Uban Nabi tak banyak. Kata Anas bin Malik, anda dicampurkan di atas kepala baginda dan juga di janggut baginda hanya terdapat 20 tak sampai. Bila sesuatu yang boleh dihitung, yang boleh dikira,
maka benda itu dianggap sedikit selagi boleh dikira. Tapi kalau dah sampai tak larang nak kira, itu banyak. Itu banyak. Okey, satu lagi hadis berkenaan dengan uban Rasulullah. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Suraij bin Nu'man qala haddatsana Hammad bin Salmah an Simak bin Harbin qala qila li Jabir bin Samurah. Jabir Samurah hadir lagi. Akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun? Qala lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun ila sya'aratun fi mafriqi ra'si. Idza dahana warahunna dahduhna. Simak bin Harb radhiyallahu anhu menyatakan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu telah ditanya, adakah di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uban? Jabir menjawab, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beruban kecuali beberapa helai di belahan rambutnya yang tertutup dengan minyak apabila baginda memakainya. Okey, yang ni ditanya Simak bin Harb, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak dapat membesar di depan Nabi, dia duduk jauh di pendalaman. Jauh di pendalaman. Ketika mana Nabi wafat, dia baru boleh berpindah di bumi Madinah. Bila duduk bersama dengan para sahabat, kan saya kata, cara sahabat mengulit kenangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan fizikal baginda. Itu cara mereka mengulit kenangan bila mana rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Simak bin Harb ni, dia masa tu kecil lagi. Mungkin dalam sekali dua pernah jumpa dengan Rasulullah. Sempat berjabat salam dengan Rasulullah. Sebab tu dia jadi sahabat Islam pada zaman Rasulullah. Tapi dia tak tahu apa yang ada mengikut bilangan-bilangan uban ke, bulu mata Nabi ke, bulu roma Nabi ke, dia tak tahu. Maka orang yang paling tepat untuk menggambarkan fizikal Rasulullah dari hujung rambut hingga hujung kaki, iaitu Jabir bin Samurah. Itulah manusia yang paling tepat. Pasal apa? Jabir bin Samurah ketika mana hayat dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tengah remaja. Dan dia tak mau kawan dengan orang lain, dia kawan dengan Rasulullah aja. Dia kawan dengan Rasulullah, dia seorang pemuda yang tak banyak berbicara. Lebih banyak berfikir daripada bercakap. Jadi bila dia tak banyak berbicara, apa yang Rasulullah kata, dia perhati tengok. Perhati daripada atas sampai ke bawah, atas sampai ke bawah. Kita ada kawan-kawan yang jenis suka perhati ni. Yang ini yang jenis perhati tengok ni. Jadi dalam pemerhatian dia sampai boleh kira. Kira apa-apa. Benda cantik, benda cantik yang pandang tak jemu ni. Lagi tengok lagi cantik, lagi tengok lagi cantik, lagi tengok lagi sayang, lagi tengok lagi rindu. Masya Allah Ta'ala. Andai baginda ada hari ni, orang perempuan tak kahwin dah dengan orang lain. Duk batok tunggu hak tu lah. Subhanallah. Allah Ta'ala letak satu kesempurnaan. Satu syama'il. Syama'il ni keunggulan pada satu diri. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu Nabi bukan dengan sebab dia handsome. Kita rindu Nabi dengan sebab syafaat dan rahmatan yang dia bawa bersama-sama dengan kita. Ini Islam. Lalu Jabir bin Samurah ni pun menceritakan kepada Simak bin Harb. Apa yang diceritakan? Dia kata, dia tak ada uban. Dia kata, dia tak ada uban. Hak tadi sahabat-sahabat pakai cerita ada uban. Mai Jabir bin Samurah dia kata dia tak ada uban. Ada pun sikit saja, bermakna ada lah. Dalam kategori Nabi tak ada uban. Nampak? Dalam kategori Nabi ni dia tak ada uban. Pasal apa? Yang ada pun kalau hampir renung betul-betul baru nampak. Kita ni kalau buka kan sampai jadi bunga. Kalau orang main kelang kabut cari tudung orang malu. Ubah menuk kepala. Nampak duduk dalam tudung merelak pun. Tapi sekali buka, berseleji dia turun main.
Jadi kata Jabir bin Samurah ni, Nabi ni ketika dia tak ada uban. Tetapi dia kata hanya ada sedikit pada belahan rambut Nabi. Okey, kita akan datang, kita akan baca tentang belahan rambut Nabi. Nabi ni belah tengah ke, belah tepi ke? Okey, diceritakan dalam beberapa hadis-hadis sahih baginda punya rambut, kadang-kadang Nabi belah tengah mengikut kelakuan ahli kitab. Dia belah tengah. Ahli kitab di kalangan Yahudi belah tengah. Patutnya Nabi tak usah ikut lah. Tapi Nabi kata bab belah rambut ni dia bukan bersangkut paut dengan akidah. Kan? Rambut ni kalau hang tak belah tengah, belah tepi. Betul tak? Kalau hang tak belah tepi, belah tengah. Kalau tak tepi, tak tengah, sikat terus naik ke belakang. Tidak pun cukup bagi perhabis bang. Kan? Kita ni, bila kita nak belah tengah, niat. Nabi pernah belah tengah. Bila Nabi pernah belah tengah, ikut sunnah. Dapat pahala, sunnah. Nabi pernah tak belah tepi? Nabi pernah belah tepi. Tepi Nabi berat ke kanan. Berat ke kanan. Itu Nabi pernah. Apa juga kelakuan yang kita buat, walaupun kita sikat rambut, jadi ikut kelakuan baginda SAW, maka kita dapat pahala. Berkenaan dengan belahan yang dilihat oleh Jabir bin Samurah ini, beliau melihat ketika Nabi belah tengah. Tapi kata Jabir, waktu dia pakai minyak, tak nampak. Tak nampak rambut tu warna putih. Sebab dia saksi mata lah. Jabir bin Samurah ni dia saksi mata pada belahan rambut baginda SAW. Okey, yang ni Nabi bagi fatwa, petua. Bertanyalah Jabir bin Samurah, tak ada dalam ni. Okey. Bertanyalah Jabir bin Samurah kepada baginda SAW. Macam mana Rasulullah jaga rambut? Kita ni orang punya jual shampoo daripada 2 dalam 1 sampai 7 dalam 1. Makin tua makin kerah rambut. Makin kerah. Maksudnya kita nak mati dah ni. Hak yang hujung tu dah bercabang. Kan? Tidak pun dia lurus sampai tinggal halus ya. Okey, ditanya kepada Nabi SAW tentang penjagaan rambut. Nabi kata pertama, jangan ada tekanan dalam diri. Kita panggil stres. Oh, kita ni kaki stres. Cari kunci tak jumpa pun stres. Bukanlah apa, cari kunci tak jumpa. Aku ni dah lah garam pun habis. Nak pergi kedai, cari kunci pula tak jumpa. Jumpa kunci baik dia tak jumpa. Tak sama satu terus. Stres. Maukah uban hang tak berlambak? Silap sikit lah. Bertenang. Tak bertenang apa garam habis. Penyakit, itulah penyakit kita. Penyakit akhir zaman. Kata Nabi, jangan ada tekanan dalam diri. Dan Nabi tumbuh tu sebab tekanan lah. Tekanan yang didatangkan cerita-cerita daripada surah Hud dan saudara-saudaranya. Kemudian, Nabi bagi satu lagi fatwa. Meminyakkan rambut dengan minyak zaitun. Beli minyak zaitun, buah tak kepala. Kita ni minyak zaitun dah mahal. Minum lah, kan? Mana yang tak lalu minum tu buah tak kepala. Belen-belen tu sapu tak kepala. Mengurangkan uban. Tapi kalau dah memutih tu, dah terlambat lah. Dah terlambat. Itu di antaranya. Okey, kalau kita tanya pakar-pakar kesihatan, dia nanti bagi tahu lah. Makanan yang sihat. Makan banyak sayur bayam. Itu kalau pakar-pakar kesihatan, dia akan bagi tahu lah. Kemudian kalau kata zaman Rasulullah, satu lagi Nabi bagi, jadikan kurma sebagai santapan pertama. Makna dia makan pagi ataupun berbuka puasa. Jadikan dia sebagai santapan pertama ketika perut kamu kosong. Itu di antara penyebab melambatkan tumbuhnya uban. Tapi kalau dah tumbuh penuh, bukan dia dah. Rasa-rasa ni macam dah terlambat dah. Tuan meninggalkan bacaan. Okey, baik. Yang 3,
Itu di antara fatwa yang baginda sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Jabir bin Samurah, seorang sahabat yang boleh membayangkan susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya sambung sikit lagi. Bab mengenai inai. Tadi dah ceritakan rambut Rasulullah tu kemerah-merahan. Inai. Inai yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok inai apa. Haddatsani Ahmad bin Mani' qala haddatsana Hushaim qala haddatsana Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqit qala akhbarani Abu Rimsah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a bani faqala banuka hadha faqultu na'am ashhadu bih qala la yajni alaik wa la tajni alaih qala wa ra'aitu as-sayba ahmar qala Abu Isa hadha ahsanu syai' ruya fi hadha al-bab wa afsaru li anna ruwayati sahihata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablugha syaiba wa Abu Rimsah ismuhu Rifa'atu bin Yathribi At-Taimi. Abu Rimsah radhiyallahu anhu menyatakan, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anakku. Baginda bertanya, adakah ini anakmu? Aku menjawab, ya. Aku naik saksi dengannya, dengan anakku. Baginda berkata, dia tidak akan dibebani oleh dosamu dan kamu tidak akan dibebani oleh dosanya. Ketika itu aku melihat uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna merah. Ini sambungan daripada hadis tadi. Abu Rimsah yang bawa anak dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia baru nak cerita. Dia cerita Rasulullah pakai baju hijau, ridak yang berwarna hijau. Aku nampak uban di kepala Rasulullah yang warnanya kemerah-merahan. Maka bertanyalah sahabat yang bernama Abdul Malik bin Umair, Iyad bin Laqit, yang duduk sama-sama ni. Hang tu jumpa buat apa? Bersaksi. Kan saya kata tadi, dia nak suruh Rasulullah tu ajak anak dia mengucap. Dia boleh ajak, tapi dia nak ambil keberkatan daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bila Rasulullah kata, ni anakmu? Ya, ini anakku. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andainya anak aku ini melakukan dosa, melakukan kesalahan-kesalahannya, ketika mana aku tiada, adakah aku dibebani dengan dosanya? Macam kita tanya soalan, kalau mak kita mati, anak dia buat jahat, adakah mak kena tanggung dosa anak tu? Itu soalan yang selalu ditanya, kan? Kalau buat begini, mak hang dalam kubur duk kena siksa. Ayah hang dalam kubur duk kena siksa. Okey. Ini persoalan, perumpamaan persoalan sebegini yang ditanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia mai ajak. Awal-awal kecil-kecil lagi dia nak suruh anak tu beriman. Dia bimbang seandainya pendidikan dia kepada anak dia terlewat menyebabkan anak dia derhaka, dan adakah penderakaan itu akan kena pada dia. Baik, sebenarnya Rasulullah jawab dua. Yang pertama, kita ni anak-anak adalah amanah dari Allah. Wajib kita kenalkan dia ma'rifatullah, mengenal Allah. Wajib kita kenalkan dia ma'rifatul Rasulullah, mengenal Rasulullah. Jadi wajib diberi kepada dia ilmu aqidah, ilmu usuluddin, awal-awal tentang agama. Wajib bagi. Kalau hang tak bagi ilmu tu dekat dia, maka hang menderhaka. Kalau dia jatuh syirik, memang hang kena tanggung dosa dia. Sebab hang tak ajak dia, dia amanah. Jadi oleh kerana Abu Rimsah ni, dia awal-awal lagi dia bagi pendidikan. Kenal Allah, kenal Rasulullah. Menanamkan akidah yang begitu kukuh di dalam hati anak dia ni. Dia tanya, kalaulah kata anak dia buat begini-begini, adakah dosa anak tu dia kena tanggung? Kata Nabi SAW, ni dalam Al-Quran Allah selalu sebut, wala taziru waziratun wizra ukhra. Pernah dengar tak perkataan tu? Okey, berulang banyak kali dalam Al-Quran. Wala taziru waziratun wizra ukhra.
Sesungguhnya seseorang itu dia takkan tanggung dosa orang lain. Kita suka kata ni, tanggunglah dosa aku. Tanggunglah dosa. Tak pasal nak tanggung dosa. Aku punya pun taklah nak tanggung. Aku nak kena tanggung pula dosa. Okey, tengok pada keadaan. Suasana yang kita ajak dia macam mana. Nah, jadi andainya kita dah bagi bimbingan dekat dia, bagi tunjuk ajar, bagi pendidikan yang sempurna, tapi dia masih lagi menderhaka, maka tak terpalit. Tu kata Rasulullah, tak kena mengena. Macam yang berlaku kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dalam surah Hud, cerita tentang Nabi Allah Nuh ketika mana dilanda banjir besar. Ayak naik. Sampailah ke paras hidung si anak dan si isteri. Kan anak dia seorang tak ikut dia. 3 ikut, seorang tak ikut. Dia masih lagi mengulurkan tongkat. Panggil lagi anak. Panggil lagi main naik dia kata. Nuh anak dia tunjuk nak naik ke bukit Nuh. Ada bukit lagi tinggi. Kami nak naik ke sana. Waktu ni dikatakan ayak terlampau kuat sampai memusin. Memusin bahtera baginda Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan dia nampak dalam pusingan tu, dia nampak anak dia tenggelam timbul. Dia terus munajat terus pada Allah. Ya Allah, itu anakku ya Allah. Itu zuriatku, itu keturunanku ya Allah. Allah jawab terus. Allah kata dia bukan dari kalanganmu. Mana dia? Putus. Dia bukan daripada kalanganmu. Kenapa? Kerana penderakaan. Anak Nabi ikut. Kan? Jadi kita tahu selepas kita bagi pendidikan yang kita rasa bolehlah nak kata sempurna, kita sendiri pun tak sempurna dah. Bolehlah yang kita rasa hang kenal Allah dah mencukupi, hang kenal Rasulullah dah mencukupi, menghindarkan kamu daripada perbuatan syirik dan penderhakaan yang lain. Jadi alhamdulillah. Tapi kalau dia nak buat juga, dia tak ada hubungan dengan kita. Dia takkan cari dah kita. Yang kata lagi di padang mahsyar, anak nanti mai cari pak, nanti mai cari mak. Tu dalam Al-Quran dia dah sebut. Hari tu mak tak kenal anak. Suami tak kenal isteri. Tak kenal. Masing-masing tidak mengenali. Kecuali ada pengecualian dia. Kita tak bagi pendidikan kat dia. Kita tak bagi teguran, dia tidur. Tak bangkit sembahyang subuh. Kita tak gerak, biar pilah dia nak tidur. Dia sekolah mangkit awal, 5:30 kena mangkit dah. Hari ni Sabtu Ahad cuti, biar pilah. Bagilah dia lena lama sikit. Tu so dia jumpa di sana. Tu kena jumpa. Yang ni mau tak mau gerak juga. Macam mana rumah nak terbakar tu, macam tu lah gerak dia. Buat gempak tu sikit. Orang kata gempak bewak tu, perba. Dia bangkit. Suruh sembahyang. Kau ingatkan pasal apa? Kadang-kadang punya panggil hari-hari. Sampai bila? Selagi hang duduk dengan aku, hang kena dengar lah radio buruk ni berbunyi. Esok kalau kata hang tak duduk dengan aku, lain cerita. Pasal tak mau jumpa di sana. Itulah kata-kata Nabi SAW kepada Abu Rimtah ni. Bapa tak tanggung dosa anak. Bapa tak tanggung dosa anak. Selepas diberi pendidikan yang baik. Dan ketika itulah dia kata, ketika itulah aku melihat uban Rasulullah tu warna merah. Makna dia duduk dengan Rasulullah daripada jarak yang dekat. Lepas tu dia boleh mengetahui. Rupanya uban Rasulullah ni ada warna merah. Bukan merah dia berkata. Nabi bubuh inai. Nabi tak bagi inaikan warna hitam je. Nabi tak bagi menginaikan warna hitam. Tapi Nabi suruh bubuh. Baik, kalau kita tengok daripada hadis ni, apa kiasan yang boleh kita ambil? Nabi suka bubuh inai di kepala, walaupun Nabi tak ada uban. Nabi suka pakai minyak wangi, walaupun Nabi itu sendiri wangi. Nabi suka pakai celak, walhal Nabi itu memang dah bercelak. Pasal apa? Dia nak suruh kita buat macam tu. Kalau kita buat, dia nak bagi pahala atas perbuatan kita yang kita ikut dia. Kita baca dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi ni kalau dah tak ada uban, tak payahlah nak bubuh inai. Sabit 2-3 urat saja. Tapi kenapa Nabi inaikan? Sebab dia nak suruh kita inai. Dia tahu kita uban lebih banyak pada dia. Bubuh inai, apa dapat pahala?
dah bubuh rambut merah tu sampai tunjuk kat orang, kan? Pakai inai dalam rumah lah. Nah? Pakai inai. Memanglah. Dia nampak agak macam pelik. Mula-mula tu dia merah menyala, kan? Ala-ala mak singa pun jadi dah. Tapi atas perkara sunnah. Ada inai sekarang, ada inai hitam kan? Katam. Ada inai hitam. Dia tidak disarankan oleh Nabi untuk kita gunakan katam hitam. Sebab dia merubah rambut yang putih menjadi hitam. Makruh. Kata Imam Syafi'i, makruh. Imam Malik tak bagi langsung. Imam Syafi'i kata makruh. Mana dia? Kalau ada orang benci, tengok tu saya pakai lah. Benda orang benci. Makruh ni benda yang dibenci. Tapi kalau kita pakai, ambil inai pokok tu, ambil inai pokok. Tu bila ditanya pada saya macam mana inai yang orang duk jual tu, yang tu saya tak berani nak kata. Sebab kita tak tahu campuran dia yang sebenar. Adakah pewarna? Kan? Kalau yang asli tu, beranilah nak kata. Kalau yang tak asli tu, saya tak berani nak kata. Sebab kita tak tahu bahan-bahan dia. Ada, dia tulis situ asli. Nak tulis asli ni, kita beli minyak zaitun tu pun cukup lah. Kadang dia main botol sampai besar ni. RM10. RM10 botol besar ni. Kadang dia main botol besar ni. RM110. Dia tu pemohong. Bukan cerita mohong tak mohong. Dia campur. Macam kita beli madu. Madu asli. Nanti beli di Maidin. Maaf nak pakai Maidin dalam ni. Setimba RM10. Setimba kecil tu. Tapi kalau yang asli, besar tu je. Makan pun jimat-jimat madu Yaman. Gila ni cancar-cancar. Jimat ni, abang kata, yang ni aku punya, siapa jangan kacau. Pasal apa? Pasal mahal. Itu memang asli. Yang hang dapat mais timba tu. Ya Allah, dan kamu bangsan susu kami dan kami berlindung dari kejahatan mereka. Di dalam perjanjian, maka dalam menemukan menyatakan bahawa penyewa tersebut Ustazah mute lah. Ustazah mute suara. Sebenarnya saya tak mute, dia mute dengan sendiri. Lama dah ke? Lama juga dah. Ya, kesiannya tak ada. Minta maaf. Dia termute dengan sendiri. Maaf kuliah dah habis dah. Minta maaf atas kekurangan. Saya tak mute dia mungkin tertekan. Dalam makhluk ni pun manusia buat maaf Baik, insyaAllah kita akan sambung. Kalau ada rezeki kita bulan depan. Puasa dah ke? Dah lagi dah? Bulan depan tak puasa lagi Hadis yang ke-38. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan. Wallahu a'lamu bisawab. Ya. Kak Jamilah ada nak tanya ke? Okey. Kita solat, tengah kita solat, orang azan. Waktu dah masuk dah. Okey. Baru azan. Adakah patut kita berhenti solat atau kita teruskan? Itu soalan dia. Okey, waktu kita tengah, mungkinlah kita sembahyang nak tunggu orang azan. Tapi tunggu azan tak azan, waktu dah masuk. Kita pun solat. Tengah-tengah solat, azan pun berkumandang. Kita ni dalam keadaan nak berhenti ke nak teruskan? Baik. Kalaulah ketika tu dalam hati kita lintas, aku ni nak berhenti ke tak berhenti, nak berhenti ke tak berhenti, wajib berhenti. Kerana berubah niat. Dalam hati dia main nak berhenti, tak berhenti, nak berhenti, wajib berhenti. Dia jadi batal dah. Tapi dia baru azan. Waktu masuk lama dah. Bilal tu lambat.
muazzin tu terlewat. Jadi ketika ni boleh kita teruskan. Teruskan azan. Kita punya solat dengan sebab waktu dah masuk. Tapi muazzin tu yang terlewat. Tapi kalau belum azan, kita baru duk gaya-gaya. Berhenti sekejap dulu. Bagi selesai. Namun subuh ni, kena rumah yang dekat dengan masjid, dekat dengan surau. Kan kita Malaysia ni makmur, alhamdulillah kan. Masjid, macam saya duduk Pematang. Masjid Matang, Masjid Batu Mau, Masjid Binjai. Lepas tu dia nanti azan, lepas hak ni. Dia bersahut-sahut. Surau pun berlambak surau. Segala taman ada semua ada surau. Masing-masing bersahut-sahut. Habis tu kita ni tunggu satu. Mula tadi saja. Kami tak nak habis kalau yang sahut. Waktu dah masuk lambat. Kan sekarang waktu masuk lambat kan. Jadi kita ni ada satu keperluan. Ketika ni kita tunggu hak satu je selesai. Jadi kita terus sembahyang. Walaupun tempat-tempat lain masih lagi terus mengalunkan azan sampai habis segala masjid, segala surau. Jadi kita boleh teruskan. Tapi kalau kita rasa terganggu, maka kita boleh tunggu sampai habis. No? Terpulanglah. Macam Kak Jamilah tanya tadi, boleh teruskan. Boleh teruskan walaupun dalam keadaan kita bersolat. Ya, Puan Hajar, silakan. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah. Mewarnakan rambut. Okey. Okey, terima kasih satu perkongsian yang baik berkenaan dengan menghinaikan rambut. Tadi saya sebut makruh kalau mewarnakan dengan warna hitam. Kan? Ada dalam satu perang. Perang ni nama perang Hunain. Perang Hunain. Perang Hunain ni di antara perang-perang terakhir Nabi SAW. Sahabat ramai yang dah tua. Rambut putih-putih belaka. Jadi Nabi bila tengok sahabat-sahabat yang dah rambut putih, ni Nabi pun menasihatkan kepada para sahabat untuk mewarnakan rambut. Ketika itu dia suruh gunakan inai yang berwarna hitam. Sebab strategi baginda SAW nak bagi orang tentera musuh nampak, muda-muda lagi ni. Uban pun tak ada lagi. Tengok kok jauh dengan badan mereka yang sasa, dengan kekuatan fizikal mereka. Jadi bila tengok macam tu, ni Muhammad bawa hulu balang hebat ni. Uban pun tak ada lagi. Kira mudah lah. Menimbulkan rasa gerun di hati musuh. Sunat. Ini warna hitam. Jadi sebab tu dia suruh para sahabat mewarnakan rambut. Tu yang kita akan baca akan datang tentang celak. Celak kan diperbuat daripada batu ismit. Celak Nabi SAW. Batu bukit. Dan celak tu dia warna hitam kemerah-merahan. Nabi suruh sahabat cari yang ismit yang batu dia warna merah. Suruh para sahabat pakai celak warna merah bagi terang. Waktu masuk perang. Dah lah rambut berbuah inai warna hitam. Pakai celak pula merah bagi terang. Pasal apa? Musuh takut. Kepala hitam, mata merah. Bila timbul rasa kegeruhan di dalam hati para pejuang musuh, maka ketika itu kalau hati dah takut, kaki tangan pun jadi ketak. Jadi takut, jadi kecut. Itu di antara strategi peperangan baginda SAW. Alhamdulillah. Hari ini orang perempuan dia bubuh juga ni merah juga biji mata kan. Merah, bubuh, biru, bubuh tu dia nak bagi siapa gerun tak tahulah kat dia. Dia tak usah bubuh lah tak usah bubuh lah. Inai Mekah
hak yang tu debu tu. Ya, insya-Allah. Tapi dia tak berapa nak merah sangat. Dia macam pucat tu kan, boleh. Tapi dia tak berapa merah sangat, campur dengan minai kita. Campur dengan sirap rus. Ya, silakan. Okey, bapa tidak tanggung dosa anak. Memang tak tanggung. Ibu pun tak tanggung dosa anak. Selepas kita dah bagi pendidikan, hampa pandai-pandailah sendiri bawa diri. Dia tak tanggung kat atas kita, insya-Allah. Apa pun bagi pendidikan, bagi pendidikan, bagi kenal Allah, bagi kenal Rasulullah, insya-Allah lah. Bila dia kenal Allah, dia kenal Rasulullah, dia jagalah amalan dia, insya-Allah. Ya, Kak Faridah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Apa dia? Penduduk Yaman. Okey. Allahu Akbar. Bagaimana ke penduduk Yaman? Penduduk Yaman, dia pun boleh buat kerja yang mana Allah Ta'ala bagi keberanian yang luar biasa. Sampai hari ini. Allah Ta'ala bagi. Apa pun kata Nabi SAW, hati kena kuat. Yang mana berpegang teguh dengan tali Allah. Dalam Al-Quran, bagaimana untuk menguatkan fizikal kamu, kuatlah hati, akidah dan kepercayaan kamu, yakin sebenar-benarnya kamu di atas jalan yang benar, mempaksikan Allah dan Rasul sebagai pegangan dan ikutan kamu, nescaya semangat kamu lain. Semangat lain. Kita kalau kata hati kita yang lemah, maka fizikal akan lemah. Kok mana pun hati kena kuat. Saya nak share satu cerita. Waktu saya pergi buat umrah dulu. Buat umrah, bila kita nak masuk Raudah kan berasak-asak orang kan. Kemudian polis perempuan tu dia akan lepas hak yang puak-puak Turki, dia akan lepas. Dia akan lepas puak-puak yang pakai hitam-hitam tu lepas tu. Kita hak yang Malaysia, Indonesia ni nanti suruh duduk situ lah. Sampai kita ni fikir, hang ni nak suruh aku balik katanya, daripada ada wuduk sampai batai. Sampai ada yang sahabat-sahabat kita yang berlakon, boleh tak nak berlakon pakai hitam-hitam masuk? Boleh. Walaupun dia macam bersifat menipu. Pasal apa? Okey. Saya tanya sebenar-benarnya, dia kata dengan sebab orang-orang yang dia lepas tu, orang-orang daripada negara Hijaz. Mereka ni, hati mereka ni tak sensitif. Kuat. Mereka kuat. Ada aku kisah hang bagi ke tak bagi. Aku nak jumpa Allah dan Rasul. Halo sekat-sekat berapa. DP juga. Dia langgak. Polis-polis tu pun dia langgak. Pasal apa? Hati mereka kental. Dia hebat kat saya. Dia kata, orang ni, negeri mereka negeri perang. Mereka tak reti takut kat orang. Mereka hanya takut kat Allah dan Rasul. Jadi siapa yang boleh halang mereka? Siapa pun tak boleh. Undang-undang dunia tak boleh halang mereka. Mereka akan pergi terus. Kemudian saya tengok berlaku satu lagi. Kita pun taklah, kita terimalah. Dia kata kalau kata dia lepas orang-orang Asia ni masuk, boleh mati kena pijak. Tapi betul ya. Kan terus main dia pijak tengkok-tengkok boleh patah kalau. Lagi satu di airport. Dulu airport Jeddah tu, kalau kita nak masuk ni, beratok bukan kata S. Jadi nombor 9, nombor 10 lah. Dia punya hak yang tukang nak cop tu, dia boleh duduk atas kerusi ada roda ni. Dia dia bawa satu syai dia tu. Dia bancuh, dia tengok hang beratok lagi panjang lagi aku khalid. Kita ni duduk tunggu bila lah masuk. Mai dia bangkit Port Yaman. Port Yaman lelaki dan perempuan. Bangkit ni mula-mula dia hentak kaki gerbang. Lepas tu dia terus protes. Tunjuk perasaan terus. Dia pun berani. Kita ni tunggulah nak tumpang apa punya semangat. Mai polis hambat depa habis. Depa hambat balik polis. Tu yang kita. Pasal apa? Hati depa kuat. Depa hanya takut pada Allah saja. Orang ni ada apa? Kita ni kita takut kat orang. Tunggu Kita ni kecil hati, silap sikit kecil hati.
Silap sikit. Mereka tak kisah kan. Kita senyum dekat mereka. Mereka tak senyum kat kita. Amboi sombongnya. Harap ke muka je lawa. Jahat tau. Dia tak ada apa, tak senyum kat dia. Kan? Itu kata, mereka rahsia mereka, hati mereka kuat. Pegangan mereka cukup kuat. Bukan nak kata kita ni tak kuat. Tapi lemah lah sikit tau. Terima kasih Kak Faridah atas perkongsian. Ya. Okey, baik. Baik, terima kasih. Tentang membaca, kelebihan membaca surah An-Naba selepas solat asar. Ini bukan daripada hadis Rasulullah, bukan daripada hadis sahih, tetapi cadangan ataupun saranan daripada para alim ulama selepas asar. Benda yang paling tak elok kita buat lepas asar ni tidur. Yang kedua belajar. Nak belajar lepas asar tak apa elok. Orang kata otak kita dah letih. Tapi boleh membaca. Maka kata ulama, amalan yang terbaik untuk dilakukan iaitu membaca surah An-Naba selepas asar. Kenapa? Tapi kena dengan tadabbur. Kerana surah An-Naba itu adalah surah yang menghidangkan tentang cerita hal ehwal kiamat. Agar tumbuh rasa takwa dalam diri kita. Takwa ni menjaga hati daripada melakukan kejahatan dan mengajak hati membuat ketaatan. Itu bila orang menjadikan surah An-Naba itu sebagai bahan bacaan hariannya, insya-Allah dengan tadabbur lah, dengan tadabbur insya-Allah akan melembutkan hatinya untuk lebih mentaati Allah Ta'ala. Itu cadangan para ulama, boleh diterima. Terima kasih Niza. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Ji, silakan. Ji nak tanya Ustazah, apa hukum dia kalau satu barang tu kualiti dia yang sama tapi kita jual dengan harga yang berbeza untuk orang yang berbeza. Contoh orang miskin macam B40, T20, macam tu lah. Kita jual harga yang berlainan, barang yang sama. Apa hukum dia? Macam tu lah. Okey, baik. Apa hukum dia? Tanya sahabat kita ni. Apa hukum dia? Barang itu dijual dengan harga yang berbeza tapi kualiti yang sama. Contoh dia tengok taraf. B40. Hang punya barang ini kurang sikit harga. Hang yang atas sikit, lebih sikit harga. Dia tengok level. Walhal barang yang sama, kualiti yang sama. Harga berbeza mengikut kasta-kasta lah saya sebut. Mengikut level kita lah. Apa hukum? Apa hukumnya? Okey. Pada si penjual, bila dia terima macam tu daripada pemborong, harga yang sama, wajib menjual dengan harga yang sama. Jikalau dia lebih, maka dia termasuk di antara riba. Riba. Pasal apa dekat tu hang jual, boleh jual RM2.8. Dekat kau ni jual RM5 2 kupang. Pasal dia tu B40. Kabis kau ni B80. Pasal tu macam mana? Apa yang punca status rezeki yang tu. Pasal yang dia dapat lebih. Itu adalah riba. Inilah yang kata Rasulullah. Kita duduk pada zaman fitnah ni, kita tak makan riba, kita kena tempias riba. Kita tak makan, kita tak ambil, kita kena tempias. Antara kita kena tempias, kita bayar. Kita bayar dengan harga begini-begini. Orang bayar dengan harga begini-begini. Itu yang kata, kalau kita tengok, ni saya kata bila saya sebut benda ni, dia kenalah politik. Bila kena politik, jadi salah. Saya nak menceritakan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Okey, tengok kawan ni. Kawan ni bagi dekat dia RM2.5. Tu yang lain ni minyak paket hilang daripada pasaran. Pitang mana pun tak tahu. Padahal penghilang punya produk sama banyak macam dulu-dulu. Bila ni tak ada. Hang tak mahu kena beli, hak yang minyak botol.
Minyak botol ni sekali ganda lagi mahal daripada minyak paket ni. Kan? Okey, minyak paket ni jual dekat orang yang meniaga ataupun pelanggan yang biasa. Dia panggil regular customer. Tak pernah tengok muka hang pun. Pakailah tak ada. Nanti pandang muka kita pun tak ada. Malah tengah-tengah. Nah, tak ada. Dia kata tak ada. Hang tahu ke? Aku B40 ke B20 ke? Tak tahu. Nah, okey, apa yang berlaku? Status harta tu, hal lebih tu. Itulah riba. Haram tak riba ni? Ya. Itu jawapan dia. Nah, itu riba. Tu kata kita tak mau makan riba, tapi kita terpalit. No? Kita terpalit. Kalau kita bukan seorang yang pemberi riba, kita adalah menerima riba. Itu saja. No? Itu saja jawapan saya boleh bagi Gina. Terima kasih Ustazah. Okey. Ya. Okey. Itu jadi riba. Ya, riba tu. Itu jadi riba tu. Payah tu. Nak jadi peniaga macam Rasulullah dan para sahabat dulu susah kan? Sebab kita dihidangkan dengan harta. No? Tu harta itu pembawa fitnah, ujian ke hidup. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Maaf. Ya. Bagi apa? Okey, kalau kita kurangkan harga dengan niat sedekah, alhamdulillah, tu Nabi berniaga. Nah, kita mengurangkan harga, kita tengok dia kesian. Apalah sedekah lah. Walaupun kadang-kadang cukup modal, kadang-kadang makan modal balik. Alhamdulillah, itu sedekah. InsyaAllah Allah bayar. Nah, Allah bayar dengan harga yang lebih lumayan. Okey. Apa dia? Tu yang tadi kawan kita tanya tu. Nah, harga B40 lain, T20 lain. Macam-macam lah ni. Pasal apa nak dikasta-kastakan tu? Tapi memang jadi macam tu lah ni kan. Tu saya kata riba. Riba. Dia kata subsidi. Kita tu okey, kalau kita tak berusaha tapi kita kena ada tempiah dia. Kita kena ada tempiah dia, kan? Susah nak makan pun susah lah ni tau. Ya, haji pun betul lah ni. Kan? 12,000, ada 19,000, ada 35,000, ada 38,000. Apalah, menjawablah dengan Allah. Mungkin ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami petunjuk dan hidayah-Mu untuk kami melalui hari-hari yang mendatang. Hari-hari yang mendatang dengan penuh kesabaran dan penuh kekuatan. Hiaskanlah hati-hati kami dengan penuh ketakwaan dan juga kesabaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau redai, bukan jalan Yahudi dan Nasara. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah hati-hati kami ini daripada bersifat munafik, daripada bersifat khianat, daripada bersifat kizib. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami nur keimanan-Mu untuk terus berada di atas bumi ini, di atas jalan agama yang sebenar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم, taqabbal ya karim. Terima kasih semua nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Terima kasih Ustazah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu